Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri menyeru negara Arab dan seluruh masyarakat Islam mencari persetujuan bersama ke arah menggantung atau mengusir Israel daripada PBB. Pendirian itu dinyatakan ketika berucap pada sidang kemuncak luar biasa Arab Islam di Riyadh, Arab Saudi. Tegas beliau, seluruh dunia perlu menghukum dan menghalang pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap undang-undang dan norma antarabangsa. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengajak seluruh pemimpin dunia dan Islam bersatu membina semula Gaza yang telah dimusnahkan oleh rejim Zionis. Beliau turut menyampaikan mandat Malaysia mengecam keganasan Israel. Sementara itu, syarahan umum Perdana Menteri di Universiti Al-Azhar perkukuh hubungan strategik Malaysia dengan institusi Islam ulung dunia itu selain bukti pengiktirafan besar kepada ketokohan dan kepimpinan Perdana Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata pihaknya akan ambil tindakan terhadap saranan untuk lengkapkan anak muda dengan ilmu agama dan kemahiran dalam bidang teknologi AI. Syarikat IPP beri komitmen baik selesai tunggakan sumbangan akaun amanah industri bekalan elektrik sebanyak RM374 juta dari tahun 2018 hingga 2021. Jelas timbalan Perdana Menteri daripada jumlah itu RM374 juta telah dibayar, manakala RM68 juta masih dalam proses pembayaran. Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan yang bakal dilancarkan bulan depan akan mengkaji keperluan menaik taraf undang-undang sedia ada atau gubal undang-undang baharu berkaitan teknologi AI dan teknologi baharu lain. Menteri Digital berkata kajian bertujuan tangani cabaran yang bakal muncul daripada perkembangan teknologi termasuk isu ketirisan data peribadi. Sementara itu, untuk tangani aktiviti pemberian pinjaman wang oleh institusi bukan bank yang semakin berleluasa, Menteri Keuangan 2 berkata kerajaan akan wujudkan akta baharu untuk kawal selia perkara itu. Ia bakal memudahkan kerajaan dan bank negara mengenal pasti sebarang isu yang timbul daripada pinjaman yang dibuat pihak berkenaan. Rundingan dengan kontraktor bagi projek LRT laluan Mutiara Pulau Pinang di peringkat akhir sebelum dikemukakan untuk kelulusan Kementerian Keuangan. Menteri Pengangkutan jelaskan rundingan masih berlangsung dan terdapat beberapa perkara akan dimuktamad. Pembinaannya dijangka dimulakan awal tahun depan selepas segala proses selesai. Stor perubatan farmasi Hospital Papa musnah dalam kebakaran malam tadi. Turut terkesan bangunan bilik makmal kajian. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah terima panggilan berhubung kebakaran pada pukul 7.02 malam. Sepasukan 8 anggota dari BBP Papar dibantu 5 anggota dari BBP Kimanis digegaskan ke lokasi kejadian. Api berjaya dikawal pada pukul 8.46 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. KPDN menahan 3 individu dan merampas lebih 7,000 botol minyak pelincir dan minyak transmisi automatik kenderaan di Syaki Tiruan. Operasi dilakukan pada 5 November lalu di Lembah Kelang. Menurut Ketua Pengarah Penguasaan KPDN, pemeriksaan menemukan 3,631 unit minyak pelincir serta 3,605 unit minyak transmisi automatik. Kesemuanya di Syaki dipakaikan cap dagangan secara salah bawah Akta Cap Dagangan 2019 Akta 815. Barangan berkenaan serta beberapa dokumen perniagaan disita. 5 sekawan yang aktif menjalankan kegiatan memproses dan mengedar dadah ditahan dalam 3 serbuan serentak yang dijalankan di sekitar Pulau Pinang Rabu lalu. Pelbagai jenis dadah dan bahan kimia seberat 40,648 gram dirampas. Serbuan dilakukan JSJN Bukit Aman dan JSDN IPK Pulau Pinang itu turut membongkar sebuah makmal memproses dadah yang berselindung di sebalik sebuah rumah teres satu tingkat yang disewa. 43 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan di Johor Bahru 9 November lalu. Serbuan menerusi gegar itu turut membawa kepada tangkapan 3 majikan tempatan. Pengarah Imigresen Johor berkata antara kesalahannya lakukan aktiviti tak bermoral dan tawar perkhidmatan GRO. Suspek kes bunuh seorang wanita di sebuah rumah di Taman Puteri Lindungan Bulan Ipoh di Reman 5 hari bermula semalam. Perintah dikeluarkan Majistret di Mahkamah Majistret Ipoh. Kemarin mayat mangsa yang merupakan ibu saudara suspek ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam sebuah bilik di rumah berkenaan.
Penolong pegawai veterina Terengganu didenda RM5,000 kerana kemuka tuntutan palsu. Tertuduh mengaku bersalah atas 2 daripada 4 tuduhan pilihan dibacakan terhadapnya. Tertuduh didakwa luluskan dokumen inden kerja bagi kerja bekal alat ganti dan selenggara kenderaan jabatan kepada sebuah syarikat yang tidak dilaksanakan. 1,143 premis telah diperiksa sepanjang kesan pekerja asing setakat ini. Daripada jumlah itu, 60 notis kompaun bernilai lebih RM53,000 dan 133 saman jabatan dikeluarkan. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso berkata tujuannya untuk pastikan tiada pekerja asing terpinggir daripada aspek kebajikan dan hak sosial. Rangka pesawat jenis F-5E buatan Amerika Syarikat yang tular di media sosial bukan milik TUDM. TUDM menegaskan semua pesawat berada dalam pegangan pihaknya serta diuruskan secara sistematik, selamat dan bersesuaian dengan pengoperasian. Justru orang ramai diseru tidak membuat sebarang andaian yang boleh menimbulkan spekulasi atau persepsi tidak benar. Beralih ke perkembangan banjir di Pahang, 414 penduduk terjejas daripada 110 keluarga direkodkan setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut portal info bencana JKM, mereka berlindung di 8 pusat pembinaan sementara PPS. 6 PPS dibuka di daerah Raub manakala 2 lagi di Lipis. Sementara itu, 4 sungai di Pahang mencecah tahap waspada yang melibatkan Sungai Jelai di Jeram Bungor, Sungai Jelai di Jeti Lipis, Sungai Dong di Kampung Perwas dan Sungai Luit di Kampung Suboh. Sementara itu, Sultan Pahang titahkan semua pihak perlu pastikan rumah yang ingin dibina di kawasan mudah berlaku banjir dibuat lebih tinggi, khususnya mereka yang tinggal berhampiran kawasan sungai. Menurut baginda, pembinaan itu perlu disesuaikan dengan tahap risiko banjir, memandangkan fenomena itu perkara biasa di Pahang. Baginda turut titahkan agar sungai didalamkan sebagai usaha kurangkan kesan banjir ekoran hujan lebat. Di BKL telah kenal pasti beberapa lokasi berpotensi untuk bantu golongan belia memulakan perniagaan di sekitar ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata ia termasuk medan selera singgang madani di Titiwangsa yang bakal dijadikan projek rintis. Inisiatif tersebut juga antara usaha direncana kerajaan bagi mengurangkan kebergantungan belia terhadap ekonomi gig. KPM sasarkan 80% lepasan tingkatan 6 melanjutkan pelajaran ke Universiti Awam selepas pembaharuan dan pemerkasaan pendidikan tingkatan 6. Timbalan Menteri berkata ketika ini 68.03% pelajar terbabit menyambung pengajian ke peringkat Universiti Awam bagi sesi pengajian 2023-2024. Kementerian juga sedang teliti cadangan pelaksanaan single entry exam bagi lepasan matrikulasi dan lepasan STPM untuk melanjutkan pelajaran ke IPT. 177 keluarga kawasan setinggan Kampung Manis Perai bakal terima rumah mampu milik Madani Residences secara percuma. Rumah berkeluasan 850 kaki persegi itu bernilai RM400,000 dilengkapi 3 bilik tidur. Pembinaannya dijangka bermula akhir tahun depan dan dijadual siap dalam tempoh 3 tahun. Program 2 tahun Kerajaan Madani dan Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam tahun 2024 bakal dianjurkan bersempena 2 tahun Kerajaan Madani. Perdana Menteri dijangka merasmikan program tersebut yang dijadual berlangsung mulai 22 hingga 24 November di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Program berkenaan beri kefahaman buat rakyat mengenai inisiatif kerajaan serta usaha reformasi perkhidmatan awam. 47,000 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kepayang menerima kemudahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI ditempatkan di Jalan S2D32 Seremban 2. Pusat berkenaan boleh diakses dengan mudah oleh 22,000 penduduk dalam radar 3 km radius dari lokasi. Menurut Exco Negeri Sembilan, NADI Bukit Kepayang dilengkapi fasiliti seperti komputer dan laptop, internet serta servis fotokopi dan cetakan. Turut disediakan bimbingan dan latihan untuk usahawan. Memperkasa infrastruktur bagi sektor pelancongan antara tumpuan pembentangan belanjawan Perak 2025 pada hujung November ini. Menteri Besar berkata ia sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Beliau turut memaklumkan menerusi belanjawan itu nanti, setiap portfolio akan menerima peruntukan yang lebih berbanding tahun sebelumnya.
Susulan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini, Malaysia sedang pantau rapat perubahan yang mungkin berlaku kepada ekonomi global dan tempatan. Menteri Ekonomi berkata sementara menunggu pengumuman dasar baharu daripada Washington, kerajaan sentiasa bersiap sedia untuk menilai dan menyesuaikan sebarang perkembangan yang boleh mempengaruhi lanskap ekonomi Malaysia. Defisit fiskal lebih rendah sehingga 3% disasar dalam jangka masa sederhana. Sasaran dibuat mengikut kerangka ekonomi madani serta Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Keuangan berkata inisiatif pembaharuan fiskal akan diteruskan. Ini termasuk merangka strategi hasil jangka sederhana bagi meningkatkan mobilisasi hasil serta meneruskan penyasaran subsidi secara berperingkat untuk mengoptimumkan perbelanjaan. Sementara itu, ringgit akan dipastikan didagang dalam keadaan teratur. BNM akan terus bersedia membendung pergerakan ringgit yang dianggap berlebihan dalam pasaran pertukaran asing, sekaligus mengambil langkah proaktif menggalakkan penggunaan ringgit bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Sektor pembinaan terus kekalkan momentum dengan pertumbuhan positif pada 22.9% mencapai 41.1 bilion ringgit pada suku ketiga 2024. Ketua Perangkawan menyatakan ia didorong terutamanya oleh pengembangan 42.6% dalam subsektor pertukangan khas, subsektor bangunan kediaman dan bangunan bukan kediaman turut menunjukkan momentum peningkatan sebanyak 27.8% dan 27.7%. Subsektor kejuruteraan awam menjadi penyumbang utama dalam keseluruhan nilai kerja pembinaan. Malaysia komited jadikan Kuala Lumpur hub global yang mampu menarik dan menyokong pelbagai jenis perniagaan antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata, Kuala Lumpur memiliki kelebihan sebagai pusat menyediakan akses kepada bakat tempatan berkemahiran tinggi selain mempunyai infrastruktur yang canggih dan rangkaian sumber yang luas. Israel mengumumkan pembunuhan Muhammad Abu Shakil, Ketua Operasi Jihad Islam dalam serangan udara di utara Gaza. 51 orang korban dan 164 cedera dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel di Gaza meningkat kepada 43,603. Serangan udara Israel turut membunuh puluhan orang di kamp pelarian di utara dan tengah Gaza, termasuk kanak-kanak. Dalam pada itu, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin memindahkan 20 pesakit dari Hospital Al-Auda Jabalia ke Hospital Al-Shifa di Gaza. Proses pemindahan turut mendapat bantuan Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa. Seorang pesakit meninggal dunia ketika ambulans melalui pusat pemeriksaan Israel. Pegawai hospital menolak arahan Israel untuk mengosongkan kemudahan walaupun menghadapi kekurangan bekalan. Serangan udara Israel di Almad, utara Lubnan membunuh sekurang-kurangnya 20 orang termasuk kanak-kanak. Sementara IDF mengaku telah membunuh komander Hezbollah. Sejak konflik Israel-Hezbollah tercetus, angka kematian di Lubnan meningkat kepada 3,189 dengan lebih 14,000 cedera. Sementara itu, Netanyahu mengaku bertanggungjawab atas letupan besar-besaran alat kelui menyebabkan 26 kematian dan lebih 3,200 cedera. Ini merupakan kali pertama ketua negara haram itu secara terbuka mengakui Israel dalam serangan berkenaan. Taufan Toraji membadai utara Filipina membawa angin kencang dan hujan lebat serta menyebabkan banjir. Kelajuan angin mencapai sehingga 110 km sejam. Menurut Biro Cuaca Filipina, taufan tropika ini dijangka melintasi Pulau Luzon dan keluar ke Laut Cina Selatan. Sekitar 20 ribut telah melanda Filipina dan ia sering membawa hujan lebat, angin kuat serta tanah runtuh. Sekian Kanta 744, lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Terus setia bersama RTM. Selamat pagi Malaysia menyusul selepas ini. Dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.